Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tanya sikit lah. Baru-baru ni kita dengar adalah kat Facebook, kat Instagram, adalah kecoh-kecoh pasal harta ni. Adalah isu-isu pasal harta ni, pasal faraid lah, apalah, siapa yang berhak lah. So kami ni pun tak clear sangat lah pasal benda-benda ni. So boleh tak Ustaz cerita sikit pasal faraid ni secara general je lah. Dan siapa yang berhak atas harta faraid si mati ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak bercakap berkaitan tentang isu tadi ditanyakan pada saya adalah harta, isu tentang faraid. Bila sebut tentang faraid ini, apa yang saya dapat kenal pasti adalah isu tentang harta selepas kematian. Dia berkaitan, kalau sebut faraid adalah kematian. Dari segi definisi pun, kalau kita tengok, faraid ini adalah harta seorang muslim yang meninggal yang perlu kita bahagikan kepada ahli waris yang terdekat, sama ada waris meninggalkan wasiat ataupun tidak. Senang faham, kata harta itu adalah harta si mati yang perlu kita bagikan kepada waris-waris si mati. Itu. Okey, sebelum kita nak pergikan harta faraid ini kepada si mati, kita perlu lihat beberapa perkara yang kita perlu buat sebelum harta ini dapat dibahagikan. Antaranya, yang pertamanya perlu kenal pasti sama ada si mati sepanjang hayatnya dia ada berhutang tak. Kalau dia ada berhutang, pertama selesaikan hutang. Yang kedua, si mati ini dia ada meninggalkan wasiat tak. Kalau si mati meninggalkan wasiat, makanya wasiatnya tidak boleh melebihi 1/3. Okey, kalau wasiat tadi melebihi 1/3 harta dia, maka ahli waris yang bakal menerima harta faraid pusaka ini berhak, orang kata apa, membantah dan menghilangkan untuk hak berwasiat kepada orang yang perlu boleh menerima wasiat tadi ni. Yang seterusnya, adakah sepanjang hidup si mati dia pernah melakukan transaksi hibah? Kalau ada hibah, membahagikan atau menghadiahkan hartanya semasa hidup, maka harta hibah tak dikira sebagai faraid. Seterusnya, perlu lihat kepada kos selenggara urusan jenazah si mati. Perlu selesaikan semua ni terlebih dahulu, makanya barulah boleh pergi kepada isu faraid. Dan yang terakhir, kalau si mati itu ada meninggalkan suami atau isteri, maka kita perlu lihat pula mereka ni mengumpul harta semasa perkahwinan, dan harta yang didapati dalam tempoh perkahwinan dia dikenali sebagai harta sepencarian. So asas yang saya ingat 5 perkara ni perlu kita selesaikan, barulah kita boleh pergi kepada isu faraid. Okey, sekarang kita nak pergi pada isu faraid. Isu faraid, pertama kena lihat berapa banyak harta yang perlu kita kumpulkan untuk difaraidkan. Okey, yang kedua adalah siapa ahli waris yang bakal menerima faraid. Faraid ini kita boleh cakap dia sebagai hukum Allah. Allah yang menetapkan. Dia sebagai hukum hudud, hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Quran secara pasti. Bila berlakunya kematian, perlukan kepada faraid. Namun dalam agama, sebelum nak pergi kepada isu faraid, kita ahli waris boleh duduk bersama, berbincang sama ada harta si mati untuk dibahagikan kepada faraid ataupun dibahagikan sama banyak. Kalau dipersetujui dibahagikan sama banyak, maka tidak perlulah pergi kepada isu faraid. Tak perlu diselesaikan dengan faraid. Namun kalau ada 10 si mati, 10 waris, salah seorang waris tidak bersetuju dengan kaedah faraid, maka tidak setuju dengan kaedah pembahagian sama banyak, maka faraid wajib dilaksanakan. Okey, yang seterusnya. Okey, kalau dalam isu contoh meninggal dia suami yang mati, meninggalkan ibu, meninggalkan isteri, meninggalkan anak tu pula anak lelaki. Okey, dalam kes yang macam ni, anak lelaki, kalau anak ini 3 orang ini boleh duduk sekali berbincang untuk menyelesaikan isu harta ini adalah dengan cara pembahagian sama banyak. Namun anak ini berada di bawah umur.
anak ini dia masih lagi tidak berakal. Kita kata dia sekiranya umur anak ini tidak mampu berfikir, bahawa dia ada dalam tempoh 10 tahun ke bawah ataupun ada dia dalam tempoh dia bawah umur 18 tahun ke bawah, maka sebenarnya anak ni tidak boleh menguasai harta. Maka selebih baiknya dia tidaklah kepada perbincangan bahagi sama banyak, sebaliknya ini terus kepada konsep faraid. Sebabnya ibu ini akan ada bahagiannya, isteri ada bahagiannya, anak lelaki makan keseluruhan bahagian yang lebih, dan anak lelaki merupakan mahjub. Apa maksud mahjub? Mahjub ini menghalang daripada saudara-saudara lelaki lain boleh memakan ataupun memiliki harta si mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan tentang siapa yang boleh menguruskan harta si mati. Dia bukan memiliki harta tapi boleh mengurus. Orang yang boleh menguruskan harta si mati adalah orang yang dekat dengan si mati, yang paling dekat, waris terdekat dengan si mati. Contoh dalam 3 isu yang saya bawakan tadi, ibu, isteri dengan anak. Anak bawah umur, ibulah yang paling dekat dengan si mati. Maka ibulah perlu membawa seluruh harta ini untuk difaraidkan. Nak pergi buat faraid ini perlu cari mahkamah, perlu cari badan-badan tertentu yang kita boleh lantik dia sebagai apa orang kata pembahagi harta, dan mungkin mengambil masa yang lama. Tapi isteri tidak boleh, sebab isteri masih lagi terikat dalam tempoh iddah. Iddah kematian seorang suami bagi seorang isteri adalah perlu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ada soalan lain? Tak apa setakat ni. Kalau contoh waris ni ada lagi ayah, ayah kandung, so macam mana pula tu? Yang ayah ke ataupun ibu yang berhak untuk kalau dia ada ayah. Dalam isu tadi saya ketengahkan ada ibu, ada isteri dan juga ada anak. Tiba-tiba ada ayah pula. Ayah juga wajib dan boleh menerima harta faraid. Ingat 5 orang yang boleh menerima harta faraid, yang mesti menerima harta faraid kalau difaraidkan, dan sekiranya dia masih ada. Yang pertama, ayah kepada si mati. Yang kedua, ibu kepada si mati. Yang ketiga, isteri kepada si mati. Yang keempat, anak lelaki pada si mati. 5, anak perempuan pada si mati. 5 ni sekiranya ada, maka wajib mereka ini diboleh dan dilayakkan untuk menerima faraid. Sekiranya ayah masih ada, ayahlah yang terdekat dan ayahlah boleh membawa kes ini untuk membuat faraid secara legal, supaya pada masa hadapan tidak timbul isu pergaduhan tentang pemilikan harta yang sebenar. Satu lagi contoh, kalaulah parents kedua-dua dia telah berpisah. Contohnya sekarangnya si mati ni tinggal bersama dengan maknya. So ayahnya dah keluar pada rumah. Tak ada tu lah. So bila terjadi ni isu macam ni, siapa lagi berhak? Kalaunya maknya ke ataupun ayahnya, walaupun ayah dia dah tak tinggal sekali dengan isu berkaitan faraid ini, walaupun mak ayah bercerai, namun dia tidak memutuskan hubungan anak dengan bapa. Anak dengan bapa. Tapi kalau suami isteri yang bercerai, dia memutuskan hubungan tersebut, maka suami lama tidak layak menerima harta faraid. Namun selepas perceraian, suami isteri boleh menuntut yang dipanggil sebagai harta sepencarian bagi siap. Kalau dah mak ayah bercerai, namun yang mati itu anak adalah merupakan waris. Ayah yang bercerai dengan mak ini, kedua-duanya layak mendapat faraid dengan tahap yang sama, dan siapa yang layak menguruskan, yang terdekatnya adalah ayah, dan ibu pun sama-sama boleh menguruskan. Kalau ibu boleh bawa benda ni, pergilah ibu bawa. Kalau ayah boleh bawa, ayah bawa. Namun keutamaan untuk buat kerja-kerja bertemu dengan ARB ataupun mana-mana trustee pengurusan harta orang Islam ni, silakan bawa. Dan kalau ibu nak pergi dengan
wakilkan kepada seseorang, itu hak ibu lah. Tapi yang pastinya ibu yang membawa perkara ini. Contoh tadi ni, kenapa isteri tidak boleh bawa? Kerana isteri ini terikat dengan tempoh iddah. Dalam tempoh iddah kematian suami, kita kena ingat, wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna bi arba'ata ashhurin wa ashra. Atau kama qala Allah. Ini dalam Quran, Allah Ta'ala firmankan dalam suratul Baqarah, bagi seorang perempuan yang kematian suaminya, dia perlu beriddah dirinya selama 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh 4 bulan, lebih kurang 130 hari lah, dia kena beriddah. Maksud iddah ni, dia cuma boleh buat kerja. Kalau dia bekerja untuk menyara kehidupan dia dengan anak dia boleh keluar pergi kerja, balik kerja. Dia tidak boleh pergi ke majlis perkahwinan, dia tidak boleh pergi pantai nak jogging, dia tak boleh. Pasar malam dan tempoh tu tak boleh, sebab dia beriddah. Iddah ini maksudnya apa? Dia masih lagi seorang isteri kepada seseorang. Makna nak bagi selesai dulu, barulah selepas iddah dia adalah merupakan janda. Title janda ni dapat setelah mana selesai beriddah. Dalam tempoh iddah itu masih lagi isteri orang sebenarnya. Okey, sebab tu untuk berurusan dengan ni adalah diberikan kepada ibu ataupun diberi ayah si mati yang terdekat untuk menguruskan harta si mati. Tapi kalau palu tu pergi pulang ke rumah parents dia boleh lah. Okey, dalam isu ni pula sepatutnya seorang yang kematian suami, ini contoh, saya buat contoh, seorang yang kematian suami, dia perlu beriddah di rumah suami tetapkan pada dia. Namun tidak menjadi halangan untuk isteri keluar daripada rumah suami dia, balik beriddah di rumah ibu dan ayahnya, kerana mungkin jiwa isteri tu dia tak tenang berada di rumah tu, kerana mungkin dia akan nampak arwah di situ dan sebagainya. Jadi tempoh iddah ni adalah tempoh rehat juga kepada isteri, nak menetralkan balik jiwa dan emosi seorang isteri ataupun suami yang isteri lah, sebab isteri yang ada iddahnya, isteri yang kematian suaminya. Tapi kalau macam tu, dia boleh jumpa, orang masih boleh berjumpa dia lagi. Orang yang melawat atau menziarah dia masih boleh lagi. Dalam isu melawat ni, cak dulu ni. Okey. Dalam isu melawat ni, dia tak boleh keluar jumpa orang, tapi orang nak letak dia menerima kunjungan tu, dia perlukan ada orang yang tidak menimbulkan fitnah, orang lain yang menyambut. Bukanlah dia mak ayah dia, bukan dia dengan seorang lelaki lain datang. Tapi kalau orang perempuan datang tak apa, ni isunya adalah lelaki yang bukan ada hubungan saudara datang pada ketika itu. Dalam keadaan tu pula boleh menimbulkan fitnah. Itu kita langkah berjaga-jaga, ihtiyat, elak orang kata apa, tak payah buat lah. Kalau macam ada mak ayah dia ada, mak ayah dia ada boleh lah. Mak ayah dia ada boleh lah. Dia ke belakang lah, maknanya mak ayah ke depan, dia ke belakang, dia tidak menonjolkan diri dia. Kalaupun dia menonjolkan diri dia, bukanlah dalam keadaan dia berhias, sebab dia dalam tempoh beriddah, berkabung. Okey Ustaz, satu lagi, kalau contoh Ustaz bagi awal tadi 3 orang, mak, anak dengan isteri. So yang berhak paling dekat dengan dia is mak. Kita cerita kalau bapak dia dah tak ada lah. So mak dia pula macam kesihatan tak mengizinkan. Okey. So dia dah melantik salah seorang daripada adik-beradik dia menguruskan lah benda-benda ni. So macam mana nak memberitahu kepada si isteri arwah ke, benda ni kena ni buat sebab mak dah tak sihat kan. Untuk berjalan ni nak turun naik mahkamah lah, kena apa pun susah kan. So macam mana jatuh dunia dalam isu ni, dia tetap mak yang menguruskan. Bagaimana kaedah mak yang nak menguruskan tu terserah. Dia tak okey, mak nak mengurus, mak tak boleh berjalan contoh, atau mak sakit, tapi minta tolong adik yang menguruskan. Adik yang bawa file kes ini bertemu dengan mahkamah contoh nak dibagikan, adalah dibolehkan. Maksudnya yang menguruskan tu siapa? Adalah ibu, bukanlah adik. Kerana kuasa ibu tu adalah untuk menguruskan harta si mati. Tapi kalau nak kata kalau mak dah tak ada, mak atau ayah dah tak ada, siapa yang sepatutnya lebih berhak untuk uruskan? Kalau mak dan ayah tak ada, isteri adalah beriddah, maka anak lelaki
Anak lelakinya bawa Anak lelaki bawah umur, itu pembahagian kepada mereka. Pembahagian kepada mereka yang perlu buat adalah mak dia. Kalau mak dia sendiri tak ada pilihan lah. Maknanya mak dia walaupun dalam iddah. Maknanya selesaikan iddah. Nah, sebab dalam tempoh ni tak ada siapa yang anak bawah umur yang menguasai harta keseluruhannya adalah isteri dengan anak. Jadinya dia boleh selesaikan dulu tempoh-tempoh iddah dia, kemudian dia buatlah benda ni. Dia taklah orang kata apa terlalu nak cepat. Dalam kes kita nak cepat ni, mungkin dalam kes orang lain pun ada hak. Maksud orang lain tu mak mentua kan, adik-beradik sebelah si mati, dia nak maksud mempercepatkan benda ni. Maksudnya isteri tak boleh buat lah, maka orang lain tu dia perlu buat. Sebab tu kita nasihatkan kepada orang yang di luar sana adalah yang kita perlu fikirkan tentang harta ni sebelum kita meninggal dunia. Maksudnya menjadi kewajipan kita kena lihat berapa banyak harta yang kita ada, kemudian harta apa yang kita nak hibahkan. Contoh kalau kita dalam hidup kita ni kita ada seorang anak angkat. Anak angkat dia bukan ahli waris, maka kita sayang sangat kepada anak angkat kita ni. So macam mana selepas kematian kita nak memikirkan untuk dia supaya dia layak menerima harta kita adalah dengan kaedah hibah. Menghadiahkan harta kita semasa hidup. Hibah berlaku transaksinya adalah semasa hidup. Hadiah kita ambil tanah, kita tukar tanah, kita bagi nama tadi, tanah tadi atas geran atas nama anak angkat kita. Tu. Dan ahli waris dia tidak boleh mempertikaikan. Namun hibah ni kena ada black and white. Dia tidak ada hibah-hibah dengan mulut tak. Hibah dengan mulut pada hari ni kita dah tak boleh nak terima. Sebab ahli waris akan argue, dia akan isu. Mana bukti yang dihibahkan? So bila tidak ada bukti, maka dari sudut pentadbiran pengurusan pengurusan harta umat Islam sekarang ni perlukan kepada bukti. Maka kalau tak ada bukti dia jadi harta atau faraid yang perlu bahagikan selepas kematian. Tapi Ustaz, dalam sepanjang kata faraid tu belum selesai lagi. Okey. Macam rumah, kenderaan, tanah ke apa ke, si isteri ataupun anak boleh guna tak? Maksudnya ada hak tak untuk guna? Okey, dalam nak inilah. Dalam tempoh nak menyelesaikan faraid ni apa? Faraid ni kita nak menentukan harta itu atas nama siapa, hak milik siapa. Namun kita kena fikir macam ni. Harta ni pinjaman daripada Allah Ta'ala. Dia cuma kita diberikan nama saja. Letakkan nama, selepas kita mati, harta tadi ni Allah akan pinjamkan pula kepada anak kita. Kemudian anak kita mati, pinjamkan pula kepada cucu. Gitulah. Maksudnya harta ni pinjaman. Cuma kita nak letakkan harta ni atas nama siapa. So, dalam tempoh nak meletakkan harta nama siapa, gunalah sebagaimana biasa. Guna kereta sebagaimana biasa. Tak payahlah parking kereta tu sehingga selesai. Kita nak bagi siapa yang mengguna kereta tu adalah bukan dia yang menggunakan, dia pemilik kereta tu. Dia sekadar mengguna. Namun nak menyatakan dia pemilik adalah setelah mana siap pembahagian. Bila pembahagian harta, faraid kata ini kereta kau punya, nama kau, jadi hak kau. Kalau kereta ni tanah kau punya, jadi tanah tu nama kau. Rumah ni kau punya, jadi rumah ni nama kau. Tapi rumah tu siapa nak duduk di situ, atas kebenaran kau lah, dah jadi hak kau. Itu je isunya. Maknanya boleh digunakan semasa nak melaksanakan penentuan harta faraid tu hak milik siapa. Okey, so macam kalau barang-barang lah, contoh dalam rumah tu, dia orang cakap macam mana nak cakap, kalau barang dalam rumah tu macam TV ke, macam sofa ke apa, ke telefon ke apa-apalah, komputer ke apa, tiba-tiba dia ambil. Kan dia ambil. So datuk ni sebenarnya ada orang cakap dia ambil tu siapa yang ambil? Isteri lah pada si mati ke, ataupun suami kepada si mati ke, atau anak dia ke. Lepas tu nanti adalah macam saudara mara cakap, tak boleh ambil ni selagi tak selesai faraid ni, apa benda. So saya pun macam agak confused juga lah kat situ. Boleh diambil ke, boleh diguna ke, ataupun maksudnya ambil dan guna lah, bukan ambil simpan buat kenangan ke apa. Rumah yang si mati tinggal ni adalah hak milik
isteri juga. Di situ dalam rumah tu, dalam rumah yang dibekalkan suami kepada isteri itu adalah menjadi harta sepencarian. Sekiranya dibawa masuk ketika mana dalam tempoh perkahwinan tu diperoleh harta-harta tadi. Contoh TV, kalau si mati meninggal pun dia nak tengok TV, dia nak mengambil TV tu dan nak dikira sebagai harta sepencarian, itu boleh lah. Mana dia boleh ambil. Kalaupun harta yang disediakan oleh suami, rumah tu sekali dengan harta dalaman tu, dia boleh sebelum perkahwinan dia dipanggil sebagai harta suami, harta yang perlu difaraidkan. Jadi sebaiknya benda yang dalam rumah tu tak payah nak, orang kata nak bawa keluar lah. Maknanya kita selesaikan isu faraid, biarkan dulu dalam rumah tu, guna sebagaimana biasa. Tak perlu kita nak ambil dulu. Jadi kita ambil tu, takut kita mengambil hak orang lain sebelum kita faraidkan. Memanglah hak kita, tapi dalam harta tu juga ada hak mak mentua kita. Contohnya ada harta adik-beradik kepada si mati, contohnya ada harta anak kita. Kita tak boleh nak menakwa semua tu harta kita. Memang kita berhak. Namun contoh dalam wang ringgit yang suami tinggalkan tu, memang kita berhak lah, sebab kita nak meneruskan kelangsungan hidup. Kita boleh ambil setakat mana yang kita boleh ambil, yang suami tinggalkan. Mana kalau ada kad bank suami tinggalkan tu, kita nak cucuk tu langkah hati-hati. Kita kena fikir setakat mana kita untuk ambil untuk melangsungkan kehidupan seterusnya, sehingga kita mempercepat. Sebab tu kita kena percepatkan proses faraid. Sebabnya halal sebab harta suami yang mati adalah merupakan harta isteri juga. Duit suami dalam dompet adalah isteri boleh ambil menggunakan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kalau suami hidup, maka suami yang perlu nafkahkan kepada isteri. Duit suami itu juga bagi kepada isteri. Maka suami mati, siapa nak bagi nafkah? Sedangkan isteri ada anak untuk meneruskan lagi kelangsungan hidup. Maka dia harus mengambil duit itu, dan sekiranya dia harus mengambil duit itu untuk meneruskan kelangsungan. Kalau contoh orang lain yang nak datang infak kepada dia tu, kita tak boleh kacau, sebab tu duit dia. Sudah hak dia, duit gaji dia, kita tak boleh kacau. Sebab tu ni. Tapi dalam kita pun tak boleh mendakwa bahawa duit yang ada di rumah tu adalah perlu difaraidkan dulu baru ni. Tapi kita ambil mudah macam ni lah. Kita ambil toleransi. Dia pun suami, dia pun jaga suami, dia pun isteri, dia pun jaga suami semasa hidup. Kemudian dia nak ambil, kita halalkan benda tu. Dan sepatutnya memang tu hak dia ambil pun tidak menjadi masalah. Okey, tapi cuma kepada anak. Sekiranya suami isteri tidak bekerja, macam mana dia nak menjaga anak? Anak ni pula menjadi tanggungjawab untuk menafkahkan dia adalah kepada adik-beradik si mati. Wajib adik-beradik lelaki si mati wajib memberi nafkah. Ini sebelah lelaki. Sebabnya yang memberi nafkah itu adalah suami. So, kalau macam Ustaz cakap tadi, apa-apa hal pun kena settlekan lah hutang baru difaraidkan. Betul lah, macam belanja tadi, dia adalah semati ni tinggalkan cash tak berapa banyak. So duit tu kalau dikira-kira cukup lah untuk dia survive sepanjang tempoh sebelum faraid selesai. Tiba-tiba lepas tu duit tu hutangnya belum diselesaikan lagi. Ni kita tak payah ambil kira pasal sebelah family semati lah, tak kisah ada perempuan ataupun lelaki. Dia nak selesaikan hutang tu macam mana ke apa, tapi duit yang dia ada tu, yang cash tu ada, cukup untuk dia survive sampai dia tempoh masa faraid tu macam mana. Tapi hutang dia tak settle lagi. So mana yang perlu di yang si mati meninggal ni perlu meneruskan kelangsungan hidup, maka memberi keutamaan kepada waris yang si mati tinggal. Yang hutang ini adalah kepada harta yang si mati tinggal. Maksudnya sebelum nak faraidkan harta-harta yang lain, maka perlu selesaikan hutang melalui harta-harta yang lain, bukan harta cash yang ada di tangan isteri. Itu hak isteri lah untuk serayanya. Maknanya hutang ni hutang ni mungkin tempoh dia tu lebih lama. Jadi yang lebih aulawiyat, lebih keutamaan untuk meneruskan hidup adalah isteri dan anak-anak mungkin. Mana untuk menyelesaikan isu hutang ini adalah melalui duit yang suami yang arwah tinggal, si mati tinggal. Selesaikan hutang dulu, barulah boleh kepada faraid ataupun nak bagi kepada harta sepencarian lain-lainnya tu. So macam duit dalam bank tu, macam kad ATM tu kononnya dalam tu ada contohlah tinggalkan RM50,000. So dia keluarkan duit tu, kad ATM
sampai 10,000 dia keluarkan contoh. So dia ada hak ke tak atau macam jumlah yang terlalu besar agaknya dalam 10,000 tu. Dia ada hak ke ataupun duit dalam 50,000 yang dalam simpanan bank dia tu perlu difaraidkan? Dia langkah berjaga-jaganya adalah kita faraidkan. Kita faraidkan secepat mungkin duit itu. 50,000, dalam 50,000 tu ada hak ibu, ada hak anak, ada hak adik-beradik yang terlibat. Lalu kalau apa hak dia, walaupun dia isteri, untuk mengeluarkan 10,000, sedangkan dia buat keluar duit itu adalah dalam tempoh suami dia telah pun meninggal dunia. Maka bila suami meninggal dunia, seluruh harta adalah merupakan harta peninggalan si mati yang boleh orang kata apa, difaraidkan. Maknanya langkah berjaga-jaga adalah jangan mengambil dahulu, selesaikan secepat mungkin, barulah dia ambil duit tu. Okay, contohlah Kita takut apa? Kita takut kita makan harta yang hak milik orang lain, bukan hak kita. Tu. Okay, contohnya kita nak faraid, selalu memang kita tahu faraid ni lama, boleh drag sampai 3 Okey, satunya kita boleh buat macam ni, yang isu yang tadi tu. Kalau kita tahu dalam dia ada 50,000, kemudian isteri dah ambil dulu 10,000, maka kita tolak dalam duit tu, tolak terus. Maknanya nilaiannya adalah 50,000. So dia dapat hak contoh 25,000. Tapi 10,000 dia So dah ambil. so dia dapat 15,000. Itu dia ambil. Okey. So ada apa lagi soalan? Ustaz, mungkin nak jadi macam ni kan. Okey. Jadi orang kata setiap yang jadi tu ada hikmah dia lah. Ada hikmah. Kalau tak jadi benda ni, orang tak tahu macam mana. Ya. Ya. Sepatutnya apa yang kita kena buat. Ya. Kalau kita sebagai kata yang bakal nak mati nanti ni, Persiapan terhadap harta persiapan kita. dia, selain pada nak bertaubat tu, apa persiapan tu Ustaz? Supaya benda-benda macam ni kita tak jadi lah. Elok. Jadi iktibar Ya. kita lah, walaupun kita ni punya taklah berharta sangat. Kalau benda-benda ni akan jadi bila orang yang berharta, yang banyak duit dan macam Selalunya orang akan bergaduh selepas kita mati lah. Betul. Kita penat-penat cari duit, akhirnya kita masuk dalam kubur dalam keadaan kita sengsara sebab anak-anak lain bergaduh tentang harta kita. So kebanyakan berlaku pada hari ini. Selalu kita kena pandang bahawa kita akan mati satu hari nanti, dan Allah memberikan kepada kita harta sepanjang kita hidup. Maka harta ni perlu kita uruskan. Nak uruskan ini, okey, kita jutawan contoh. Mana kalau kita ada 5 orang anak, kalau kita mampu menyediakan setiap orang anak rumah, bagi duit, tu tidak menjadi masalah. Kita hibah pada masing-masing. Kita meninggal telah pun tidak ada isu yang timbul berkaitan tentang mana perlu kita buat persiapan awal lah. Kalau kita nak hibah, kita hibahkan dulu. Kalau kita nak wasiat, pastikan wasiat kita itu tidak lebih daripada 1/3. Nah, wasiat ini, hibah berlaku semasa transaksi kita masih hidup. Wasiat berlaku ketika mana kita telah meninggal. Barulah harta tadi, harta yang diwasiatkan ini kepada si A 1/3. Kalau lebih daripada 1/3, si B layak untuk membantah, dan harta wasiat tadi tidak dikira. Maknanya selesai. Itu ilmu ni kita kena tahu. Ataupun kalau susah sangat kita nak mentadbir harta kita, kita melantik seorang wasi, orang yang boleh dipercayai. Contoh saya nak sebut di sini banyaklah kan. Pengurus-pengurus harta yang bertauliah, kita boleh jumpa dia, kita beritahu harta kita macam ni, maka dia akan siapkan dokumentasi, dan berlakunya kematian, maka mereka ni lah bertanggungjawab untuk menyelesaikan harta-harta kita dengan lebih adil, dan mereka ni meletakkan charge ataupun fee bayaran lah untuk pengurusan itu semestinya. Ustaz, macam hutang-hutang tu Ustaz, saya rasa pun kena sedaikan juga. Ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah ingatkan kepada kita, bila mana seseorang kita ni berhutang, kita wajib tulis. Kadang-kadang kalau kita tidak menulis, kita mati. Siapa yang tahu kata kita berhutang? Kita pula kena buat pengumuman siapa ada berhutang dengan si mati. Kadang orang yang kita buat pengumuman, ada orang yang datang minta hutang. Dia mendakwa bahawa si mati hutang dengan saya 20,000. Jadi siapa nak berlaku? 20,000. Mananya black and white kata 20,000 tu? Ada. Jadinya timbul isu dari segi kepercayaan kita kepada orang tu. Namun ingat, roh si mati tertahan dengan hutang. Jadi hati. Walaupun dia buat baik dengan isu hutang, sampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak solat jenazah atas orang yang berhutang. Sehingga kan sahabat lain datang, dia katakan, ya Rasulullah, aku bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang si mati ini. Nabi kata, selesaikan sekarang. Nabi tak bertangguh. Nabi kata selesaikan sekarang. Setelah mana selesai sekarang ni,
barulah Nabi angkat takbir solat jenazah si mati. Selesai dulu, barulah Nabi mengangkat takbir untuk selesai untuk solat jenazah si mati tadi. Maksud apa? Isu hutang ni sangat berat. Sangat berat dan perlu kita perhalusi, tengok satu persatu sebelum mana kita meninggal dunia. So far kita orang dah clear lah benda ni. Harap Okey, alhamdulillah. kita share benda ni, orang di luar sana faham lah sedikit banyak pasal InsyaAllah. isu-isu yang kita dengar pun macam tak sedap lah kan. Yang akan jadi benda-benda ni pun kebanyakannya orang-orang kita, orang Islam. So bila orang bukan Islam tengok macam tak best lah. Dia dah sampai satu Malaysia Sampai kan. viral kan? Dah terlalu viral macam kita ni tak lah, kita saya bercakap benda ni secara general. Saya tak tuju kepada mana-mana pihak. Cuma menjawab. kan? Itu baca pun macam tak sedap lah didengar kan. Tapi hikmahnya bila berlaku benda yang macam ni, maknanya semua orang mengambil tahu tentang pengurusan harta. Bawa orang celik mata tentang isu faraid, tentang isu hibah, tentang hutang. Semua orang buka mata dan baru berhati-hati berkira balik duit yang ada ni takut bergaduh adik-beradik ke depan ke Allah Ta'ala. Tapi kebanyakannya berlaku putus silaturahim kerana harta. Tak nak. Nabi sebutlah tidak masuk syurga kita kalau kita yang menjadi orang yang memutuskan silaturahim. Duit dengan silaturahim sangat penting silaturahim. Itu yang kita kena jaga sudut agama kita. Okey Ustaz, takat tu ya. Dia apa-apa ada soalan lagi kita datang lagi Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.